lama-lama menuntut ilmu, kami baiki lama-lama Allah kurniakan ikhlas. Kami doa sehingga Allah kurniakan ikhlas kepada kami. Tu kira imam besar dalam hadis. Dia cerita. Dan ramai demikian ahli hadis cerita. Bila-bila menuntut ilmu ada orang ganggu lah. Masa kita buat mula-mula kita terutama nak sedekah. Masa awal-awal ni Allah nak pergi bagi kat dia ni kesian. Tengah-tengah kita kata Allah ada aku 2-3 ribu ni bagi kat dia. Tengah-tengah nak pergi ada pula orang cerita. Aku dengar kata hang nak bagi, hang lah bagus dengan pendapat. Oh, dia main kacau kepala kita. Kita pun rasa macam seronok. Dia tahu dan seronok, dia kacau perasaan kita. Kalau dia ganggu sedikit-sedikit kemudian kita istighfar pada Allah, kata Ibn Rajab Al-Hambali, tidak mengapa. Tak mengapa. Kita baiki. Kita niat lillahi ta'ala. Kita memang nak keluar lillahi ta'ala. Cuma tengah jalan tu ada kacau sikit kita. Orang tu main puji ke, kawan ni pula main buat liputan sikit ke, kacau kita. Kita pun masa tu ada main perasaan sikit. Kita cepat-cepat kembali pada Allah. Cepat-cepat kembali pada Allah. Hak ni saya dah jawab dah masalah wish perayaan kepada non-Muslim. Saya dah jawab dah kan? Macam ni lah. Kita kalau tak ada pasal, duduk di kampung elok-elok, tak payahlah pergi cari non-Muslim, nak pergi wish kat dia. Aku nak pergi cari Kristian hari ni, nak ucap Merry Christmas, tak payahlah. Duduk kampung elok-elok, tak ada pasal-pasal, duduk sengap-sengap sudah. Beriman, beribadat dengan cara kita. Benda ni hanya membabitkan orang yang involved dengan sebahagian aktiviti ataupun orang yang ada keadaan tertentu. Saya sebut juga hal yang sama bila orang politik, sebahagian menteri tanya tentang hal ni minggu lepas. Hubungi saya tentang tanya masalah wish ni. Saya kata, tak patut kita suruh orang awam pergi buat. Mereka tak kena mengena. Tapi kalau satu orang, dia ada, saya sebut dulu, dia, kalau kita tanya pandangan fuqaha yang negeri mereka tak ada orang bukan Islam, macam di Arab Saudi, di negeri-negeri Arab yang majoriti Muslim, dia orang tak rasa keperluan benda ni. Dan dia rasa kalau siapa buat ni memang bersalah, berdosa. Pasal apa nak pergi buat benda ni? Jadi fatwa-fatwa daripada Hijaz dalam benda ni dia agak keras sikit lah. Tapi bagi negara yang ada non-Muslim ataupun mereka minoriti, orang bukan Muslim ramai, macam di Eropah, mereka ni terpaksa deal, berurusan dengan non-Muslim. Jadi kita tengok fatwa mereka, ambil kira persekitaran sikit. Kerana tak sama. Kita rumah kita katalah sebelah, kita pergi duduk di bandar. Kawasan tu rumah besar-besar. Kita lah Melayu 2-3 orang yang boleh beli rumah besar-besar kawasan tu. Hak lain bukan orang, bukan Melayu ni maksud kita lah Islam, bukanlah Melayu mesti Islam. Kita lah Muslim seorang, hak lain bukan Muslim. Sebelah kita jiran kita Kristian, balik dengan Kristian. Bila mari hari raya, selamat hari raya haji, salam dengan kita, siap mai bagi kuih pula kat kita hari raya. Jiran baik kita balik kampung, dia tolong tengok rumah kita. Anak kita sakit, dia datang. Dia jiran yang baik. Bila mari hari Christmas dia buat perayaan, kita masuk jumpa dia, kita tak kata apa kat dia. Hari raya kita, dia kata selamat hari raya. Maaf zahir batin, dia pun ikut Melayu lah. Apa yang batin pun tak tahu. Batin tak terlibat, zahir tu ada lah. Dia pun kata, so kita dalam keadaan tu, apa kita nak buat dengan dia? Kemudian biar hari Christmas dia, kita tak kata apa. Oh, hari ni you Christmas? Okay. Dia kata dia ni tak friendly lah. Lepas tu dia kata, saya mau keluar sekejap bah. Boleh tak tengok rumah saya sekejap? Nak keluar Christmas saya tengok? Oh tak boleh, syirik. Saya syirik. You punya hari raya tu saya tengok, kata. Hari raya lain, itu tak syirik, kata. Jadi dia lagi confused. So kita kena lihat konteks benda ni. Quran kita kata, wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diucapkan dengan satu greeting, satu ucapan tahiyah, satu ucapan penghormatan, maka jawablah dengan yang lebih baik ataupun setara dengannya. Bukan salam. Salam tu termasuk dalam tu lah. Kalau orang kata Assalamualaikum warahmatullahi,
Kita jawab Waalaikumsalam, tak memadai. Quran kata jawablah yang lebih baik ataupun yang setara dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Kita kata Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain benda tu tak ada lah. Kalau dia panjang pun Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Assalamualaikum lah. Malaysia tak apa. Kita pun, dia bukan pergi salam, kita pergi salam kat Malaysia. Okey. Quran kita jawab yang lebih baik ataupun yang sepadan dengannya. Bila dia kata selamat pagi cik, apa betul kita jawab? Good morning sir. Apa betul kita jawab? Hoi, pagi-pagi apa ni? Kita betul kata selamat pagi kerana dia greeting kita, dia bagi, dia kata good morning sir. Kita kata good morning. Dia kata, hoi, orang tak cakap boleh cakap dengan orang. Kita tak boleh. Quran suruh orang kata apa tahiyah. Quran bukan kata salam. Apabila kamu diucapkan dengan satu tahiyah, satu penghormatan, maka jawab yang stabil dengannya, ataupun yang lebih baik daripada yang lebih baik, ataupun yang setara dengannya. Hari raya kita, dia kata selamat hari raya. Kita nak kata balik selamat hari raya, bukan raya dia. Kita terima kasih, hari raya boleh kita kata. Ada tak patut pada hari raya dia juga kita kata kat dia selamat hari raya? Patut atau tidak? Patut. Memenuhi maksud ayat tu. Bukan kita, tapi tak payahlah kita bukit berapa you pictures boleh ikut sekali, tak payahlah. Tapi kita ucap kepada dia penghormatan. Bila dia jaga rumah kita, kita pun boleh jaga. Ini makna kepada nilai baik dalam agama. Maka dia akan tengok ini satu agama yang baik. Tapi ini tak berpada, melainkan kita di celahan itu pun dakwah pada dia, cerita Islam. Betul tak, dia tak boleh faham pasal apa you baik betul tak, dia tengok kita dengan dia sama-sama baik. Saya sebenarnya kerana ini Islam, itu tujuan dia. Kadang-kadang orang bukan Islam dia tak faham. Kita tengok kita sembelih kambing korban ni, anak kita akikah sembelih bagi kawan jiran semua bagi. Dia pun main. Oh, sembelih kambing dah. Oh, bagi sedap dia dah. Dia tahu you datanglah, dia baik kita. Main-main tang dia nak makan. Kenapa saya tak ada kambing? You ayam saja. Ini kambing Islam punya. You makan yang bukan Islam punya. Dia pun ingat yang kepak tengkok. Dah. Pasal apa dia tak boleh makan? Dia tak boleh. You tak boleh. You kambing. Kita pilih pendapat yang sebenarnya tak ada. Ada pendapat, tapi ada pendapat yang lebih kuat daripada itu. Tidak ada satu dalil yang jelas yang menyatakan mereka tak boleh makan. Melainkan kalau sekiranya mereka itu disebut oleh fuqaha sebagai kafir harbi. Walaupun adalah mazhab Imam Syafi'i qaul yang kata tak payah bagi makan kepada non muslim kerana itu sembelihan agama. Tapi itu satu pendapat. Hatta Arab Saudi yang tegas dalam banyak benda, dalam lajnah fatwa dia kata boleh makan, bukan Islam, daging korban. Fatwa Saudi kata. Tu orang kata Saudi kerah. Jadi dia kata boleh makan. Melainkan dia kata kalau kafir harbi, yang ni kafir yang memerangi Islam. So benda-benda macam ni kadang fiqh kita tu saya kata dari dulu, daging seketui ni masalah. Kerana makan seketui ni satu kampung teruk, dia buat korban bagi orang kafir makan habis. Sian kat dia. Tanah berelung-elung, berekar-ekar, berpuluh-puluh hektar, jual lah kat siapa pun, tak ada pula orang timbul akan tanya hukum apa. Daging sekeping tu isu daripada Bilal sampai Tok Imam. Tanah 5 kampung hilang. Macam Pulau Pinang, tak ada siapa tanya fatwa. So kita punya cara fikiran agama kita tidak membangun dalam perkara yang seperti ini. Bagaimana cara apabila imam solat maghrib, manakala makmum hendak solat isya? Bagaimana imam tersebut ingin beri tanda ketika dia sedang solat? Tak payah tanda apa, bukan kita duduk tengok kat dia belakang hang mayang apa, tak apa, dia ikut. Katakanlah kita mai, kita sangka dia sembahyang isya, rupanya dia sembahyang
Kita continue je ikut dia. Lepas tu kita tambah lagi satu rakaat. Walaupun sebab tu kadang-kadang patut juga kita tahu imam solat apa. Saya ada sebuah rumah sewa yang disewa kepada sebuah keluarga. Penyewa gagal bayar sewa selama 3 bulan. Apabila disiasat, penyewa tersebut telah keluar dengan senyap tanpa membawa barang-barang hak kepunyaan beliau yang lengkap untuk sebuah rumah keluarga. Saya telah berusaha menjejaki penyewa tersebut untuk beliau ambil semula barang-barang kerana gagal. Soalan saya, apakah saya berhak ke atas barang tersebut dan apakah hukumnya sekiranya barang tersebut diberikan kepada keluarga saya yang memerlukannya? Okey. Yang pertama, barang ni kita tak berhak kerana dia tak beri kat kita untuk kita pergi ambil, kerana mungkin dia akan patah balik. Kalau dia patah balik, katakanlah tak timbul, dia patah balik, dia tuntut, kita kena zaman, kita kena bagi balik. Cuma kita boleh charge dia jagaan kita simpan barang dia. Susah kita simpan. Kita boleh sewa. Kita sewa, hang tinggal tempat ni, hang kena charge sewa, pasal aku kena jaga, pasal barang aku kena jaga. Itu satu hal, satu keadaan. Kedua, dia hilang entah ke mana dan kita rasa putus asa nak cari dia, tapi dia ada hutang kita 3 bulan tadi. Boleh tak kalau kita jual barang ni kerana kita dah tak jumpa dia, kita ambil kadar harga sewa kita. Kalau ada baki, kita simpan ke tepi dulu. Dia mai esok, kita bagi. Kita bagi. Macam hadis cerita kawan hak 3 orang hak dalam gua tu. Kondu mai, dia bagi balik. Ada pihak yang menggunakan hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar bagi mengukuhkan hujah mereka bermimpi bertemu dengan Nabi. Adakah ini digunakan dalam konteks yang betul? Apa pula ni? Hadis ni kata siapa yang dusta pada aku dengan sengaja maka siap tempat duduk dalam neraka. Dia kata hadis ni digunakan bukti bahawasanya depa mimpi jumpa Nabi tu betul. Tak boleh. Ramai orang bohong. Yang bohong hadis Nabi, Nabi tak kata, depa kata. Bukan orang biasa, terdiri daripada orang-orang hebat-hebat, ahli-ahli ibadah zaman dahulu, ahli-ahli kerohanian yang bohong. Macam Nuh Al-Jami', Abu Maryam Nuh Al-Jami', yang mereka banyak hadis-hadis palsu tentang fadilat-fadilat surah yang Nabi tak kata. Dia termasuk dalam hadis ni. Kalau setakat hadis ni menjadi dalil dia takkan bohong, dia bohong, dia tahu hadis ni, dia bohong. Dia kata dia bohong. Yang salah tu kalau kita bohong lawan Nabi. Ni bohong nak bagi orang lagi ibadat. Dia kata boleh. Ulama kata siap tempat duduk dalam neraka. Ada lagi 3 minit. Ya. Sila. Al-Hakam, Marwan bin Hakam. Panjang. Yang pertama yang Nabi nafikan supaya buang daerah itu bukan Marwan, Al-Hakam bin As, bapa Marwan. Dia dibuang kerana dikatakan suka
berkawan dengan orang munafik.